Ya, Assalamualaikum Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siti Izawati pagi ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sehat pada pagi ini. Jadi kita mengetahui ya Muammar ya, di daerah Temburong dengan perkembangan terkini, kemudahan ketika ini dan juga keindahan yang ada di daerah Temburong. Jadi tentunya di sebelah malam adanya gerai malam ya. Fungsi gerai ini bagaimana keadaannya, mungkin Siti Izawati boleh memberikan gambaran berkenaan. Alhamdulillah, seperti di daerah-daerah yang lain, di daerah Temburong juga tidak ketinggalan ya dapat merasakan suasana kemeriahan gerai perayaan. Walaupun pada tahun ini kata orang dapat kita lihat ada perbezaan daripada tahun-tahun yang sudah. Dapat juga dilihat penjarakan daripada gerai-gerai itu ada penjarakan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi kemeriahan masih lagi dapat kita rasakan. Ya, Alhamdulillah. Jadi kami serahkan kepada Izawati dengan pengisian dan juga aktiviti yang akan dikongsikan dari daerah Temburong. Silakan. Ya, terima kasih Muammar dan juga Nur Hayatul yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, audio menerusi rampai pagi dari daerah Temburong pada kali ini. Kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan. Namun ingin kita kongsikan juga mengenai dengan keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah, dan bagi audio yang baru saja memulakan tugasan pada hari ini, selamat bertugas kami ucapkan, dan ingin kita maklumkan juga kepada orang ramai mengenai dengan pertandingan mencipta reka bentuk tugu di kawasan Pusing Keliling Mukim Labu. Penyertaan masih lagi dibukakan, jadi audio jangan lepaskan peluang untuk menyertai pertandingan ini. Tarikh akhir untuk menghantar penghantaran pada hari Sabtu 15 Ogos 2020. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apakah syarat-syarat dan juga tema yang ditetapkan bagi pertandingan mencipta reka bentuk tugu ini, audio juga boleh melayari di laman sesawang www.temburong.gov.bn. Tarikh akhir penghantaran sebelum jam 4 petang pada 15 Ogos 2020. Dan seterusnya, kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan proses awal pengambilan umbut tuhau. Kita saksikan. Bunyi kicauan burung dan suasana hening ketika berada di dalam kawasan hutan sememangnya satu pengalaman yang amat menenangkan fikiran. Terletak 20 km dari Pekanbangar, kawasan hutan Kampung Semabat juga terkenal dengan kehijauan bumi yang memiliki kekayaan sumber-sumber khazanah alam semula jadi yang unik dan indah, yang pastinya turut dihuni oleh kepelbagaian flora dan fauna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, audio sekarang saya berada di kawasan rumah bahagia Kampung Semabat. Pada kali ini kita akan dapat membuat tinjauan mengenai dengan proses awal pengambilan umbut tuhau. Kalau sebelum ini kita telah pun membuat pendekatan mengenai dengan umbut mengkala dan juga umbut lubak. Saksikan bersama proses awal pengambilan umbut tuhau. Rupiah binti Abdullah atau lebih senang dikenali dengan Bu Piah. Walaupun usianya sudah menjangkau 57 tahun, namun ia bukan alasan untuk warga emas ini meneruskan rutinnya melakukan kerja yang menuntut kekuatan. Pada kali ini, beliau mengongsikan cara proses awal untuk mendapatkan umbut tuhau. Menurutnya, usia bukan halangan dan bukan satu kesukaran baginya kerana di awal usia 15 tahun, beliau telah pun didedahkan oleh kedua orang tuanya.
Ya, Auda, untuk menemui pohon tuhau ini mengambil masa kira-kira 10 minit untuk sampai ke tempat kawasan ini. Jadi kita akan membuat pendekatan mengenai dengan proses awal daripada pohon ini, macam mana untuk kan mendapat umbut tuhau. Jadi Ani, macam mana ni kita? Apa yang diambil tu Ani? Ani yang diambil. Okey. Pokok tuhau atau upak kacalak dalam bahasa Iban. Ini biasa tumbuh meliar atau kini ditanam di kawasan rumah, merupakan pokok jenis umbisi. Ia mempunyai daun sama seperti pokok kantan dengan batang berwarna hijau yang menegak. Batang ini jika dipotong menghasilkan umbut tuhau yang berwarna putih dan ianya boleh dimakan mentah, iaitu sebagai ulam dimakan bersama nasi. Pokok tuhau mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan boleh dibezakan dengan pokok-pokok atau ulam-ulaman yang lain. Ini kerana pokok tuhau ini selalu mempunyai bau yang kuat seperti sejenis serangga atau sama seperti bau ketumbar, menyebabkan ada sesetengah yang tidak memakan tuhau kerana alasan dari bau unik ini. Pokok tuhau yang telah matang sering mempunyai bunga yang berwarna merah terang atau merah jambu sama seperti warna bunga kantan. Ia juga selalunya mudah untuk dibiakkan dengan cara pembiakan menggunakan pecahan biji benih. Ia mudah tumbuh secara meliar di kawasan hutan yang ada tanah subur. Cara proses umbut tuhau dengan dipotong batang dari perdu dan dibuang kulitnya untuk mendapatkan umbutnya yang selalu berwarna putih atau kekuningan pudar atau kemerah-merahan atau merah jambu. Mula tak memilih kata untuk pilih yang muda, apa satu yang tua atau tidak dapat dimakan lagi tu keras ya. Yang macam ini saja yang kita ambil. Ini apanya ni? Yang ini itu batang ini yang di luar tadi kita buang. Kalau yang sudah tua. Ini umbutnya ni. Ya tadi isinya umbutnya nih, yang muda yang tadi dapat patah-patah. Kalau tadi mau patah, tadi pakai ada saja pisau. Tapi biasanya kita ni dari dulu kalau mama beritahu dulu patah saja nyan apa ya pakai pisau ya. Kalau mbak pisau memang sudah tua tuh, tidak dapat dimakan keras rasanya. Memangnya tumbuh di hutan dulu. Memang tumbuh di hutan. Lepas itu kita ni ambil, kita ni pindahkan tempat kawasan kebun kita. Jadinya kalau kita sendiri, siapa yang mula-mula mengajar kita lah yang beritahu ani umbut, ani tuhau, pohon tuhau. Kami orang kampungan ini nenek lah yang tua-tua dulu, orang tua. Lepas itu mama dia beritahu dapat dimakan. Belajarlah sampai makan. Macam mana cara masak? Kami beritahu masak sajanya disambal matah, tidak dimasak. Lepas itu kalau kita kan makannya masak, macam mana campur apa sajalah. Itu ikan dapat juga campur pucuk ubi. Kalau kita nak masak pucuk ubi boleh juga campur. Orang tempatan sejak zaman dahulu menggunakan umbut ini sebagai satu sumber makanan, iaitu sebagai sayur-sayuran dalam sesuatu majlis. Bercakap tentang kesihatan, katanya selain mengamalkan pemakanan sihat, beliau juga mengamalkan ulam-ulaman. Beliau rasa bersyukur sehingga kini beliau masih lagi diberi kesihatan tubuh. Ya Auda, itu dia tadi pendekatan kita mengenai dengan umbut tuhau. Jadi ia tak sebenarnya ni umbut tuhau, kalau pendekatan kita di minggu-minggu yang lalu mengenai dengan umbut lubah dan juga umbut mangkala, ianya mempunyai pohon yang besar. Tapi kalau berlainan dengan umbut tuhau ni, jadi saya pun terfikir-fikir masa ni, kalau yang ni dimasak sebagai sayur kampung, masakan untuk menu hidangan sayur kampung, terfikir macam mana rasanya, sedangkan umbut tuhau ni mempunyai bau yang harum. Jadi dibayangkan macam mana kalau dimasak ada rasa harum ataupun ada rasa macam
nantikan kita akan membuat pendekatan mengenai dengan sayur kampung umbut tuhau. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.